وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kita sambung balik kitab kita ni Fiqh Sunnah Imam Syafi'i. Kitab asal dia, kitab buku asal dia adalah At-Tahzib fi Adillati Matal Ghayah wa Taqrib. Maksudnya dia mendatangkan dalil terhadap matan ghayah wa taqrib. Biasa di sekolah Ra'i, di sekolah Arab agama negeri akan belajar Fathul Qari, syarah dia. Satu kata 1 sampai kata 3, kata 4 5 yang akan belajar Iqna ni. 4 5 6 sehingga stam akan belajar Iqna. Tak apalah, tu kitab fiqh mazhab Syafi'i. Kita nak mendekatkan diri kepada mazhab Syafi'i lah. Kita tidak mengaku sahaja orang Melayu mengaku mazhab Syafi'i. Tapi kalau tak belajar kitab fiqh mazhab, ia bukan belajar, ia bukan mazhab Syafi'i. Dia panggil mazhab ustaz dia. Ustaz yang belajar, ustaz tu lah mazhab dia dah. Ulama setempat dia. Kalau belajar fiqh, dia kena belajar kitab dia dah. Kita apa? So lagi saya nak menasihatkan, dia semaya jemaah. Awak boleh ikut, awak mari lewat dah. Tok Imam sudah dah semayang, awak boleh ikut makmum belakang dia. Alik kiri pun tak apa. Nah, alik kiri akak takbir ikut belakang tepi dia. Nah, adakah sentuh bahu kau tak sentuh bahu tu tidak ada dalil lah. Ikut awak disentuh sebelum sempah, ada setengah kata tak boleh sebelum semaya kena akak takbir baru sentuh, kalau tak ganggu semaya tak apa, sentuh lah tak apa dah. Kalau nak sentuh dia ni bersyarat ke dia ke, kalau tak faham satu sikit ke, asalkan tidaklah terkejut beruk kata dah. Kalau tak terkejut tak ada masalah dah. Yang baik hak Nabi ajar tak sentuh. Nabi duduk sebenarnya tepi. Pas main tepi akan takbir baru undur dah. Sebagai isyarat dia ikut imam depan tu. Tapi pak kita ni kadang tak faham, setengah tu kita kena sentuh bahu baru faham dah. Tu huruf dah tapi tak tahu, tak ada dalil pun dah. Tak apalah, ikut semaya jemaah. Ada dalam kitab dipanggil apa? Imam dan Ma'mun ni ke apa dah. Allah, saya pernah belajar mengajar kitab ni. Jadi dia tetap lebih afdal awak ikut imam, ikut makmum. Nah, awak sambung makmum kepada makmum sampai habis tu lebih afdal. Ada pendapat gitu, ada setengah kata pendapat lagi lebih baik buat imam baru dah. Tapi kuat jugalah, ada khilaf yang besar dah. Jadi perbezaan pendapat molek saja, tak ada masalah. Awak ikut makmum yang sudah beriman ke imam depan, awak ikut dia je, sambung pun tak ada masalah dah. Okey, ada perbahasan pula tentang rakaat pertama. Ia tak cukup serakaat. Ikut imam tak cukup serakaat. Ikut mazhab kita boleh. Awak mari tahiyat akhir tu imam tu. Awak boleh ikut tahiyat akhir, bangunlah sambung rakaat cukup pun tak ada masalah. Tapi setengah mazhab lain tu tak boleh kata tak cukup serakaat. Tak boleh ikut tu imam lah. Kalau setengah orang mazhab lain tu dia tengok tu imam tahiyat akhir akan tunggu tu imam sudah takbir atau sudah beri salam yang akan buat jemaah baru lah. Itu pendapat mazhab kita. Mazhab kita boleh sambung. Tak ada masalah. Awak mari lewat tahiyat akhir pun tak ikut imam, tak ada masalah lah. Makmum lain mari lewat ikut makmum tu jadi imam dia dah. Makmum yang tak pergi masbuk dah, tidak muafiq bersama imam, masbuk yang lewat tu dia sambung rakaat baru, orang lain mari boleh ikut dia juga dah. Ikutlah buat gana pun sentuh bahu kau duduk tepi dia undur balik lah. Ikut hadis mana Nabi ni suruh semaya belakang dekat kanan, makmum tu imam duduk tengah, makmum dekat kanan. Makmum kedua duduk dekat kiri. Lepas duduk dekat kiri, undur dua-dua. Undur dua-dua pergi belakang. Duduk kiri dulu baru undur dua-dua. Tapi pak kita ni tak undur ke sana. Sepatutnya makmum pertama duduk dekat kanan imam. Makmum kedua duduk dekat kiri imam. Lepas duduk dekat kiri imam takbir, akad takbir undur dua-dua. Sepatutnya gitulah. Tak undur tu masalah, tak undur pun undur kan. Sepatutnya nah. Okey, apalah. Kena mengaji belaka lah. Tak mengaji tak tahu. Okay, kita sambung dari salat tarawih kita bicara itu dah. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Artinya barang siapa melaksanakan salat tarawih pada bulan Ramadan kerana iman dan mengharap kepada Allah,
maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampunkan. Apa dosa lah? Kalau kita sembahyang tarawih, dosa kita ni banyak sangat. Jadi kita kena buat perkara yang boleh ampun dosa, antaranya sembahyang tarawih. Satu lagi ni ingatlah, kita beradab masjid ni. Kita masuk masjid ni, kita mau beri salam mana? Cuma kalau kita takut ganggu orang tengah mengajar ke, orang tengah semayang ke, awak beri salam kepada orang dekat dengan pintu dah. Masuk masjid, beri salam pada kawan awak dekat pintu. Assalamualaikum. Selu-selu dia je dengar, dia jawab. Tak payah ganggu. Tapi kalau tidak mengganggu lah, misalnya derah pun tak apa. Kalau tidak ganggu orang mengajar, tidak serabut, sekali dua tak apa. Kalau setiap orang masuk masjid, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tak nak mengajar. Tapi kalau jarang boleh. Misalnya Assalamualaikum, orang dekat dengan pintu masjid, dekat pintu dan dekat sekali, misalnya dia okey lah kepada orang lain dah. So, satu lagi ni, awak masuk masjid, kehormatan masjid, hormat masjid, tabik masjid. Hormat masjid ialah awak solat. Jangan duduk saja lah. Mai masjid kita ni solatlah semuanya fardu ke semuanya sunat sebagai menghormati masjid. Jumhur ulama kata sunat, tidak wajib. Tapi Imam Syaukani seolah kata wajib. Imam Syaukani ni ulama perbandingan mazhab. Yang asalnya mazhab Zaidiyah tapi jadi ahli sunnah lah. Sebab dia terbuka. Zaidiyah yang terbuka sehingga banyak terikut dengan mazhab. Dia tak ikut dia Syiah tu, ikut ahli sunnah jemaah dia. Imam Syaukani ni kata seolah wajib kata dengan pendapat dia. Jadi awak sepatut masjid. Masuk masjid, solatlah 2 rakaat. Nabi pernah ada seorang sahabat mari masjid, tak solat tahiyat masjid. Mari tengah khutbah jemaah. Tengah khutbah jemaah mari masjid duduk terus. Nabi kata, "Kum bangun, solat dah." Bangun dan solatlah 2 rakaat dah. Dia pun solat 2 rakaat. Duduk dah. Jadi beberapa perkara istimbak dalil daripada dalil ni, hadis sahih ni, iaitu pertama, hormatlah masjid dengan kita semayalah sunat. Hormat masjid. Masjid kita cantik-cantik, banyak kipas, banyak gapo ni nak. Alangkah baik kita beri salam, kita hormat ke masjid dengan cara kita solat 2 rakaat. Puja Allah dan puji Allah kerana kita bersyukur kerana kita ni ada masjid. Walau tak ada masjid, payah kita hormat pada masjid ni. Beri salam pada masjid, seolah gitulah nah. Kita hormat pada masjid, beri salam pada tahiyat masjid dia. Penghormatan pada masjid. Kalau duduk, ada setengah ulama kata boleh solat tahiyat masjid dah. Boleh lah. Cuma kurang baik lah. Awak mari lewat lah. Kalau semaya fardu telah dilaksanakan, solat fardu dulu lah. Solat fardu tu ganti di tahiyat masjid lah. Yang pentingnya solat sebelum awak duduk. Kalau awak duduk tak solat lagi, awak kena bangun juga solat juga tahiyat masjid. Tapi bukan sebagai aku yang hormat lah, tak ada awak masuk sepatutnya solat tahiyat masjid. Jadi sekarang ni seolah macam denda lah. Tadi sepatutnya masuk, dihormat lalu ke masjid, tiba-tiba duduk dulu dah. Main handset dulu, buah dulu dah apa dah. Berbuah dulu, lepas tu baru kena bangun juga. Tapi kurang lah. Kurang lah. Fadilatnya kurang lah. Asalnya awak kena masuk di salam, di kehormatan pada masjid. Tiba-tiba tak bersemangat lalu. Jadi kurang lah. Nak kata tak boleh, tak boleh. Sahabat tu duduk dah. Sahabat Nabi ketika khutbah jemaah tu duduk dah. Nabi kata bangun solat 2 rakaat. Nabi suruh solat tahiyat masjid. Jadi kita kena solat tahiyat masjid lah. Boleh. Kita kena bersyukur kita ada masjid ni. Dekat Palestin, Lebong, Syria, Cilebur, pergi sama sendiri. Pergi ada Syiah. Pergi. Di Yaman, pergi juga. Saya tak tahu dia kata nak lawan Israel. Dia pergi sama sendiri, kuat dah Yaman. Syiah Houthi terbunuh ahli sunnah. Ni duk keluar dalam YouTube ke apa, seolah dia nak pergi perang lawan Israel. Dia Syiah Houthi ni bunuh ahli sunnah ramai lagi dari bunuh Israel. Tiba-tiba dia nak bunuh nak perang dengan Israel. Kita percaya orang Melayu ni. Lepas tu mereka nak serai berlakunya. Mereka tak serai Syiah, Iran tak serai, Syiah Houthi tak serai, berlakunya ni. Jadi kita kena berhati-hati ya. Kita apalah? Sebelum kita masuk kitab tu, suruh ingat benda tu lah. Solat tu masjid dan solat berjemaah. Sambunglah daripada makmum tu. Tak apa lambat sikit. Okey, seterusnya ni.
Imam Bukhari hadis nombor 82, hadis Muslim nombor 761, dan ini riwayat Muslim beriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia menyatakan bahasanya suatu hari di bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat tarawih di masjid. Maka ramailah orang datang untuk bermakmumkan ikut kepada baginda lah, ikut Nabi ni. Pada malam berikutnya orang-orang datang semakin ramai, dan pada malam ketiga atau keempat mereka berkumpul lagi menunggu baginda, namun baginda tidak keluar untuk mengimami mereka. Keesokan harinya baginda bersabda, "Qad ra'aitul ladzi sana'tum wa lam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufrada 'alaikum wa dzalika fi Ramadan." Artinya aku telah melihat apa yang kalian lakukan, kamu lakukan, hanya berkumpul dan menunggu aku untuk mengimami solat. Sahabat-sahabat ni nak ikut Nabi semayang berjemaah solat tarawih. Tidak ada yang mencegahku untuk keluar kepada kamu kecuali aku khawatir jika sahaja solat itu diwajibkan ke atas kalian. Takut semayang banyak doa jadi wajib. Dan Nabi berhenti semayang berjemaah. Tapi benda tu disambung oleh sahabat-sahabat. Dah. Imam Bukhari hadis 1906 meriwayatkan dari Abdul Rahman bin Abdul Qarib. Dia berkata, aku keluar bersama Umar bin Khattab pada malam bulan Ramadan menuju masjid. Di sana kami melihat ramai orang solat secara terpisah-pisah. Kadang solat jemaah sini, jemaah situ, jemaah sini, solat tarawih. Ada yang solat sendirian, ada solat seorang-seorang pun ada. Ada yang solat dan di belakangnya berkumpul beberapa makmum. Ada solat, ada makmum belakang dia. Sembahyang tarawih, bukan sembahyang fardu, sembahyang tarawih. Melihat perkara itu, Umar berkata, menurutku seandainya saja aku mengumpulkan mereka semua untuk solat bersama seseorang imam, nescaya akan lebih baik. Lalu beliau berusaha menghimpunkan mereka pada Ubay bin Ka'ab. Jadi Umar Khattab suruh sahabat Nabi nama Ubay bin Ka'ab jadi imam sembahyang tarawih. Jadi jadi imam depan, ramai sembahyang belakang, seorang imam. Pada malam berikutnya, aku keluar bersama baginda menuju masjid. Bukan baginda, bersama Umar lah menuju masjid dan melihat ramai orang telah solat di belakang seorang imam saja. Dia ada jarak ni, bukan terus sembahyang isyak, sembahyang sunat terus sembahyang tarawih dak. Dia ada jarak. Jadi lepas tu buat apa makan kau tak tahulah, lepas tu baru solat tarawih nah. Seorang imam saja. Maka Umar pun berkata, ini adalah sebaik bid'ah, ni'matul bid'ah kata. Jadi hadis ni tak sebut. Hadis tadi lah, hadis riwayat Bukhari. Ni ada kata bid'ah hasanah nah. Ahli bukan ahli sunnah wal jamaah, ahli bid'ah hasanah wal jamaah. Setengah tu sungguh nak bid'ah. Pertama ni sahabat. Yang kedua ada dalil. Nabi sendiri solat berjemaah. Bukan kita boleh reka semayang sendiri. Ni semayang hajat atas jembatan. Orang bunuh diri atas jembatan, semayang hajat atas jembatan. Orang bunuh diri atas dalam jambang, mana ni? Jadi solat hajat ni ikut dia rasa. Ni reka-reka lah. Bunuh agama dah. Solat hajat ni hanya semayang hajat berjemaah. Hajat minta hujan saja afdal secara berjemaah. Hal lain tu kurang afdal lah. Jangan satu jadi pesta pula. Sikit-sikit semayang hajat, sikit-sikit semayang hajat. Jadi penuh ni agama dah. Semayang hajat biasa. Buat masjid ke buat dalam dewan biasa. Kalau pakai botol bergerak. Jadi penuh ni agama dah. Nak reka bid'ah hasanah kau ni. Ni sahabat ni dia ada dalil dan dia tengok Nabi buat. Dan pernah Nabi buat ni. Cuma dia perpanjangkan benda yang Nabi takut tu hilang dah. Nabi takut jadi wajib, tak ada dah ketakutan itu, sahabat pun buat dan itu dibenarkan oleh sahabat lain. Kita jamaah ni kita kena ikut sahabat, kita boleh buat. Tapi orang selepas zaman sahabat tak boleh jadi hujah. Selawat rakaat, zikir rakaat ni. Ada ustaz awak jumpa pelik-pelik yang ajar zikir awak. Ustaz ajar apa tak tanya? Nabi ajar ke ada hadis ke? Tak ada. Tapi ni Tok Wali ajar lah. Tok Guru ajar.
Tak boleh amal dah. Berhenti lah tu, tak usah amal lagi. Bukan salah 100%. Tapi tidak ada jaminan benda tu diterima. Takut ada makna yang melampau, yang karut. Okey, mana? Orang ramai yang tidur setelah solat tarawih lebih baik daripada orang yang melakukannya di akhir malam. Dan orang yang mengerjakannya pada permulaan malam. Jadi Umar Al-Khattab kata, kalau orang itu sembahyang tarawih tengah malam, bukan lalu pukul 4. Ada orang bangun pukul 4. Payah tak? Sembahyang tarawih pukul 4. Sampai subuh, dekat sahur. Itu lebih baik. Mengikut Umar Al-Khattab. Ataupun zaman dulu, correct, daripada lepas isyak tu, dekat rapat nak subuh tu, sembahyang tarawih. Berapa rakaat lah, 8 rakaat, 20 rakaat, tapi ya panjang bukan main lagi nak. Itu bukan dia lah, letih kita lah. Sebenarnya ada di Pakistan, di India, Pakistan, sembahyang tarawih satu malam khatam satu Quran. 30 juzuk tu nak. Satu malam khatam. Tapi tak tahu baca cepat tahu mana. Tak tahu gapo. Saya pernah solat di masjid di Jepun dah, masjid Akasuka lah, masjid Asakusa. Masjid tu orang Bangladesh tu email dah. Tapi saya tak faham apa, laju baca Quran ke gapo. Kelang. Laju sangat dah. Jadi baik kita baca, tak payah laju, baca yang kita boleh faham, tertil lah. Okey, tak mestinya habis lah. Khatam Quran semalam ni, siapa aku tak tahu apa cepat dah bukan dia lah. Ibn Bahaqi jilid kedua muka surat 996 dan lain meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwasanya para sahabat pada zaman Umar bin Khattab mengerjakan salat tarawih sebanyak 20 rakaat. Jumhur ulama 4 mazhab sembahyang tarawih 20 rakaat atau 3 rakaat. Itu sebenarnya. Tapi hadis yang sahih yang lebih kuat, Aisyah kata Nabi tak pernah tambah solat tarawih, solat malam dalam bulan Ramadan atau lepas bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Nabi sembahyang Nabi tak pernah lebih daripada 11 rakaat. Tak kira bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Itu sahih kuat lagi ya. Lepas tu ada hadis yang sahih juga. Umar Khattab suruh Ubay bin Ka'ab solat tarawih bukan 20 rakaat tapi 8 rakaat. Jadi boleh lakukan lah. Dan sahih juga memang pernah zaman sahabat pun 20 rakaat. Nak kata tak sah 8 rakaat, 11 rakaat. Ada dalil ni kata 20 rakaat, tapi ada hadis yang cerita 11 rakaat tu. Cakap Nabi sembahyang 11 rakaat bulan Ramadan tak jadi sembahyang tarawih, tak sah sembahyang tarawih. Lampau pendapat tu kan. Pendapat sederhana bolehlah sembahyang 11 rakaat, kau 20 rakaat, kau 3 rakaat tu boleh lah. Cuma tengoklah. Kalau sembahyang 11 rakaat kena panjanglah 1 rakaat. Dahlah sembahyang 8 rakaat baca qul huwallah lah. Wal asr. Tak boleh mudah dah. Kalau kita baca 8 rakaat, bacalah panjang sikit. Zaman Nabi ni surah Baqarah habis ni. Dari berapa rakaat ni? 1 rakaat dah surah Baqarah habis dah. Jadi panjanglah sikit apabila 8 rakaat. Kalau 20 rakaat pendeklah sikit, potong-potong sikit. Gitu je maksudnya pendek tu. 20 rakaat. 3 rakaat potong sikit lagi. Bukanlah semanya banyak rakaat, yang pentingnya baca tu dah. Pentingnya. Imam Malik berkata dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik jilid 1 kisah 115 bahawasanya kaum muslimin pada masa Umar bin Khattab melaksanakan salat tarawih sebanyak 23 rakaat. Ada dah sahih sebenarnya riwayat yang kata zaman Umar pun pernah berlaku sembahyang tarawih bukan sekadar 11 rakaat ataupun 8 rakaat ataupun 11 rakaat tapi 23 rakaat dah. 20 tarawih 3 witir tu memang berlaku di zaman Umar Khattab. Boleh lah, tak salah. Jangan ambil pendapat melampau. Tak boleh sembahyang 11 rakaat, tak sah sembahyang tarawih. Mengaru. Nabi sembahyang tarawih, Nabi sembahyang malam, tak sah lah sembahyang Nabi. Ada pula melampau juga, tak boleh 23 rakaat. Bid'ah. Dia kata 11 rakaat. Mana berat juga dah. Mujur sembahyang ikut dah sebelah ke 23. Asal ke solat berjemaah. Sembahyang tarawih supaya jadi syiar. Nah, jadi satu kemegahan, kehebatan orang Islam ni sembahyang tarawih beramai-ramai.
Okey, syarat sah solat. Pertama, suci badan dari hadas kecil, hadas besar dan najis. Suci daripada najis. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Hai orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, idza qumtum ilas salat. Asalkan imadi ni kamu telah melaksanakan salat. Tapi maksud isi dekat-dekat dengan salat. Fi'il madi juga ada ilah lah apa, ada idza kuntum ila solah. Idza ni ia akan jadi hendak dekat-dekat nak solat. Faqsidu wujuhakum, basuhlah muka kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai siku dia. Tangan kamu sampai siku. Waktu setengah ulama kata molek ujung ini sampai siku, bukan tangan ulun kan, tapi boleh belaka dah. Tapi lebih setengah bincang afdal tu berdasarkan ayat ni lah. Wamsahu bi ru'usikum, sapulah kepalamu. Ini bincang ada kita sebut sebelum ni. Nabi sapu seluruh kepala dah. Kalau ada piah, sapu sikit rambut pun piah belaka dah. Tapi tetap juga macam seluruh kepala. Basuhlah kakimu sampai ke dengan kedua bukulan lidah. Wa arjulakum ilal ka'bain. Jula dah, maksudnya dia ni maf'ulun bih, kena buang. Basuh siapa? Bukulan dia. Dan jika kamu junub, wa in kuntum junuban fatahharu, maka mandilah kamu dah. Junub kena mandi wajib ya. Nak solat kena suci hadas kecil, hadas besar. Ini surah Al-Maidah ayat ke-6 yang menerangkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sentiasa membersihkan najis adalah seperti sabda baginda kepada Fatimah binti Abi Hubais. Fa idza aqbalat al-haidah fatruki shalah fa idza dhahaba qadraha faghsili ad-dama anki wasalli. Artinya apabila masa haidmu tiba, masa darah haid tiba dah, maka tinggalkanlah solat. Tapi jika masa haid telah berakhir, maka bersihkanlah darah telah yang ada pada tubuhmu dan solatlah. Kena faghsili ad-dama dah, basuh darah-darah ada tu semaya. Anda semaya dah. Ceritanya ada riwayat kata dia istihadah, darah istihadah pun dia basuh, dia cuci juga. Jadi darah kena cuci ni. Juga perintah baginda kepada Ali radhiyallahu anhu untuk membasuh air mani sebagaimana diuraikan pada perbahasan terdahulu. Dikiaskan dengan anjuran untuk selalu menjaga kebersihan pakaian yang diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya, warujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Surah Al-Mudaththir ayat ke-5. Jadi air mani tidak najis bangsa kita dah. Tapi bersih. Saya basuh lah. Hingu bukan najis, air liur bukan najis, ludah bukan najis. Tapi hingu bukan najis lah. Tapi benda tu kotor. Menjejekkan kita basuh lah dah. Begitu dah. Tambah-tambah lagi lah najis, lagi lah kena bersih. Cuma ada najis ni bukan seluk tanah. Kalau kita kena seluk, kita boleh solat. Awak boleh solat atas padang. Selagi tak nampak najis, atas tanah, atas tanah, boleh solat. Sah. Cuma lebih baik, lebih lagi bersih, lagi baik. Gitu lah. Macam pakai sejadah juga. Tak sunat, tak ada kelebihan tu. Cuma kalau lebih bersih. Tepat kita nak sujud terkurang, ada kotor ke apa, ke tanah ke apa, bubuh untuk lebih bersih, baiklah. Gitu keadaannya. Okey, yang seterusnya, menutup aurat dengan pakaian suci. Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Surah Al-A'raf ayat 31. Setiap tempat ni ada pakaian dia. Nah. Ni bakal kepiah. Kalau kepiah ni nak kata sunat pun ada Nabi pakai. Nabi main pakai. Tutup kepala dah. Pakai serban tidak sentiasa Nabi pakai serban, Nabi ikat dalam keadaan aktif.
Nak pergi perang. Dalil dia guna kepak ikat serban ni. Ketika Nabi naik kuda, naik unta ni. Macam apa buat detektif. Nak perang ke mana. Ikat. Adakah seluruh masa Nabi ikat serban? Tidak ni. Tidak ada satu hadis sahih. Ada kata 100 kali ganda. Semaya pakai serban tak betul lah. Kisah lagi perbincangan rambut panjang ni nak. Ni. Apa? Tak khabar. Tak khabar. Rambut panjang ni mana sujud awak ni? Ada kau gana lah. Jadi sebenarnya sah lah dah. Dia tak boleh tutup habis seluruh dahi ya, tak boleh tak sah lah. Kalau satu sikit bahagian dahi mana-mana sah lah. Gitulah dah. Cuma pakai pih lagi baik dah, lagi kemah ni. Tapi jangan sampai menyusahkan. Tak ada pih tak boleh semayang. Tak boleh jadi imam. Payuh lah tu dah. Semayang lah jadi imam lah. Asal kau sambil solat lah. Mudah-mudahkan. Jangan payuh. Awak duduk Malaysia. Saya solat di Jepun. Tahu Jepun. Orang pelik. Ya mana pelik kita nak solat. Orang kena semayang tepi jalan. Buat mana tempat boleh solat. Tapi jangan solat di dalam tandas. Walau tandas Jepun ni bersih. Tandas Jepun ni bersih. Wangi. Tapi tak boleh solat. Pasal dia ambil tandas ni. Dia ambil darah solat lah. Cari tempat-tempat lain lah. Kalau kita solat ni apa? Baju sejuk lah. Solat atas tu lah. Macam sejadah. Macam sejadah. Solat mana-mana pun mudah-mudah. Kalau kita payuh di negara yang payuh bukan orang Islam ramai, tak solat itu. Okey. Lepas tu pakai pakaian ni. Ni pakaian ni tengok keadaan suasana lah. Dia ada bising sebelum ni Dr. Rozaimi dia kata sebut fiqh Bukhari ada mazhab yang kata, ada mazhab Maliki tidak haram lah nampak pohon ni. Ada dalil hadis yang kuat juga. Cuma ni dalam keadaan tertentu, hadis satu tu dan Nabi tengah naik kuda untuk tengah aktif macam nak perang macam aktif, ternampak. Dia kata tak sengaja macam mana. Ada riwayat lagi. Adalah beberapa perbagai riwayat. Jadi hak Nabi tu sahih. Nabi kata paha tu aurat. Paha tu aurat. Jadi cuba elok, kurangkanlah. Jadi jangan jadi satu biasa pergi dia makan pun makan sebab pendek dah. Pamainya tak molek dah. Dah mandi tu tahan sikit dah. Mandi pun cubalah mandi dalam pakai seluar pendek ni, mandi luar lah. Kolah lah. Untuk perempuan pun nampak tak. Dia kolah ni. Hei, dia ni lah. Perempuan pun ada nafsu. Ingat awak je ada nafsu lah. Dan ni tutup aurat sikit. Seksi-seksi daripada perempuan ni. Okey. Lepas tu Ibn Abbas menjelaskan bahawa maksud ayat di atas adalah pakaian-pakaian ketika solat. Dia kita lebih kemas, lebih smart, lebih bersih, lebih cantik solat berbanding waktu lain. Kalau boleh beza sikit apa dah. Kapiuh kau, pakai baju tidaklah bercorok banyak-banyak ni. Tapi jangan sampai menyusahkan lah. Tapi kalau boleh lebih kemas lebih baik berbanding waktu biasa. Awak pergi main bola lain. Di semayang ni biar lebih smart sikit, lebih lain sikit ya. Jangan solat dalam keadaan baju tulis macam-macam atas belakang dah. Belakang pun tengok baca tulisan. Rujuk kitab Mughni Muhtaj jilid 1 mushaf 14. Imam Tirmizi hadis 377 meriwayatkan dari baginda SAW dan baginda menghasankannya. Ada ni. Meriwayatkan Imam Tirmizi menghasankannya hadis riwayat ini. Imam Tirmizi menghasankannya dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu salatul haidi illa bi khimarin. Tidak diterima solat wanita yang sudah balik kecuali dengan mengenakan tudung. Pakai tudung perempuan dah. Kita tahu belakang kita tempat kita ni dah. Tempat kita ada kain kano, kain solat dah. Kain kesembahyang wanita. Di negara Arab Mesir ke Pakistan ke pakainya itulah.
Pakaian dia, pakaian solat dia, pakaian dia pakai hari-hari. Tempat kita, Malaysia dan Indonesia ya. Dengan Thailand tu. Pakai kain kanan lah. Kalau kain solat ni, tak boleh semaya pula, dah pelik juga ni. Tempat kita payah nak jumpa perempuan solat pakaian biasa. Di Mesir, di Jordan, ustazah kita pergi ngaji Jordan, malu nak pakai semaya, malu. Pakai bahasa sebab orang Arab tak pakai semaya dah. Pak kita ni kalau tak pakai semaya, tak berasa tak boleh semaya dah. Perempuan kita, budak perempuan kita ni. Sedangkan pakaian tata Arab tu awak, kalau awak berasa tak sah semaya, awak pakai biasa, maksudnya awak tata aurat sempurna lah. Sepatutnya pakaian biasa awak pakai hari boleh lah solat lah. Boleh solat. Perempuan pun sama. Macam lelaki awak pakai gini lah. Boleh solat lah. Bukan selah pendek rasa lah. Sebab ni lah. Boleh solat pakai selah panjang ni lah. Perempuan pun begitulah. Boleh solat lah. Okay, khimar atau tudung adalah pakaian yang digunakan wanita untuk menutup kepala. Tutup lah. Apabila hukum menutup kepala sahaja wajib, tentulah menutup anggota-anggota tubuh yang lain lebih utama. Cakap pakai tudung ni, bawah pakai skirt. Oh, tak nak sabar dah. Pakai lengan terbuka. Tapi orang Melayu ada dah. Ada budak puan kita, masyarakat Melayu ni, pakai tudung. Tapi baju ketat, t-shirt. Lengan nampak dah. Lengan nampak dah. Aurat dah. Tak patutlah sepatutnya. Tutupnya. Hal ini tegaskan oleh hadis riwayat Bukhari, hadis nombor 305 dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, dahulu saat Rasulullah SAW salat subuh di masjid, beberapa wanita mukminat ikut berjemaah bersama baginda. Mereka meliputi seluruh tubuh mereka dengan kain-kain, seraya berjalan dengan langkah yang cepat, sehingga ketika pulang tidak ada seorang pun yang mengenali mereka. Solat jemaah perempuan semayang. Orang-orang sahabat-sahabat perempuan Nabi ni, dia solat berjemaah di masjid. Dan tidak ada tirai, maksudnya tak ada tirai. Pakai solat, cuma duduk belakang. Cuma yang mari gelap subuh tergelap. Lepas solat, dia tak berzikir sama Nabi. Faham? Perempuan ni tak berzikir bersama Nabi, dia balik teguh. Lepas solat belakang, dia pun balik teguh. Jadi orang tak kenal siapa dia, bini siapa, anak dara siapa, gawe siapa, tak ada lah. Awek siapa tak ada lah. Tak kenal siapa-siapa. Balik tu dah. Lepas tutup pula dah buku. Macam pakai perdah, kau baca tutup sikit supaya orang tak kenal lah. Tu lebih baik lah. Okey. Dalil yang menerangkan bahawa pakaian dikenakan harus suci, mesti suci. Pakaian itu adalah firman Allah Ta'ala, warujuz fahjur, dan pakaianmu bersihkanlah. Bukan ni bukan warujuz fahjur. Mana ya? Mana terjemah Sumendasi ayat 5 ni? Bukan mana? Tak kena ni ayat lain. Tak apalah. Riwayat Abu Daud hadis 305 riwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Khalah binti Yasar datang mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata, ya Rasulullah, saya hanya memiliki satu helai baju saja, sementara saya mengalami haid pada baju tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Nabi menjawab, idza tahurti faghsili thumma salli fi. Apabila kamu suci dari haid, maka cucilah kain itu. Idza tahurti, cuci kain itu. Dan solatlah dengan mengenakannya. Tsumma salli fihi. Faghsili tsumma salli fihi. Jadi zaman dulu payah, pakaian payah. Bukan apa kita banyak pakaian lah ni. Zaman tok saya payah dah. Zaman ayah saya mudah dah, tok saya dah payah lagi. So dia dulu zaman dulu dah. Zaman dulu masa perang depo dulu, pakaian tak ada. Guni nak guna pakaian payah nama itu ni. Jadi pakaian untuk tata aurat ada sikit. Jadi kena darah, kena najis. Nabi suruh basuh. Basuh pakai. Tambah negara Arab. Negara Arab ni sekejap je kering ya. Tempat kita ni lambat juga dah. Negara Arab udara kering. Sekejap je kering, pakai lalu dah.
Basuh. Jemur sikit, tak payah jemur pun tak apa, pakai saja. Sambil-sambil pakai, dia kering kain ni. Sebab udara dia kering sana. Dah lah panas kering pun tak. Dia bertanya lagi, bagaimana bila bekas darah itu sukar dibersihkan? Nabi jawab, kamu cukup membersihkan darahnya dan tidak ada apa-apa dengan bekas yang tersisa. Ni sekat mana mampu dah. Jangan payah agama ni. Ada bincang basuh dengan mesin basuh tu, dia kata tak hilang najis. Nah, kalau ada najis tak hilang. Sebenarnya ni hilang, dah turun gitu. Cuma dia kocok mentah turun. Gantian lain macam turun juga dia tu dah. Yang penting bersih. Keedah mana pun asal bersih. Turun air tu sebagai salah satu cara lah. Yang penting kita spin tu macam turun juga air. Jangan payah lah. Lepas tu darah sekat mana mampu. Kalau darah tu kita gonyoh, kita tiba tinggal lagi darah ke benda kotor tu. Sekadar kita mampu, dimaafkan lah. Ada kesan-kesan tu dimaafkan lah. Jangan menyusahkan. Oh, ada lagi sikit darah tak sah semaya. Tidak. Dia payah lah. Okey. Seterusnya solat di tempat yang suci. Hal ini terangkan dalam hadis Nabi SAW tentang perintah baginda untuk menyiramkan segala air pada kencing seseorang Arab Badui di masjid. Juga dikiaskan dengan kewajipan menjaga kesucian pakaian. Apa kita nak asal ni? Jadi tempat suci lah, semaya tempat suci ya. Bunyi ni. Jangan solat tempat kotor gitulah. Tapi antara kotornya masjid, tandas tak kotor bukan masjid. Tandas kotor dah. Kalau tak boleh solat walaupun dapat bersih ke kotor dah. Lepas tu kubur. Kubur pun tak boleh solat. Dua sebab kubur. Pertama, dia juga macam najis juga sebabnya orang mati ni busuk. Dan dia jadi ulak macam kotor juga kubur. So, satu lagi sebab dia tak boleh menyerupai orang Yahudi, Nasara, orang Hindu yang puja kubur dah. Nak ambil berkat kubur lah sekali sembah kubur, sembah tak wali. Sekali orang kubur tu jadi Tuhan selain Allah SWT. Jadi dua sebab lah. Lebih besar lagi, bahaya lagi, anggap tak wali lah. Sehingga solat di kubur dia. Kubur ni Nabi lari, laknat, Nabi laknat. Orang menjadikan kubur sebagai masjid ni Nabi laknat lah. Berat lah dosa dia, dosa yang sangat besar. Makhluk paling teruk, paling celaka, paling laknat, Nabi kata orang yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Zaman kita kubur nabi ke kubur orang soleh jadi masjid. Tu paling laknat lah. Jangan solat di kubur. Okay, habis. Sekarang itulah perbincangan kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa je tak bila? Ya.